Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi dirasatina al-yawm. طيب اليوم يوم الثلاثاء. طيب والآن سندرس الدراسة الجديدة لصف الثالث في صفحة 32 وصفحة 33. طيب baiklah anak-anak murid Ustaz. Untuk pertemuan PDPR yang pertama ini pada minggu yang ke-16 ini, dan kita akan ulang kembali muka surat ini bagi rakan-rakan terutama tahun 3 inteleks. Mereka agak ketinggalan berbanding pelajar 3 inspirasi. Jadi Ustaz akan ulang supaya kelas video yang Ustaz tayangkan ini dapat digabungkan antara tahun 3 inspirasi dengan 3 inteleks. Dan ada juga di kalangan rakan-rakan anak-anak murid Ustaz dari tahun 3 inspirasi juga ada yang ketinggalan. Ada yang tidak hadir, ada yang tugas dia belum siap. Jadi Ustaz seragamkan dalam satu rakaman video ni. Jadi pelajar daripada 3 inspirasi yang ketinggalan dapat ikuti semula. Baiklah. Hari ini kita akan pelajari 2 muka surat, iaitu muka surat 32 dan muka surat 33. Baik, khusus sekali kita tengok pada huruf Ain, dan muka surat seterusnya dikhususkan kepada huruf Sad. Baiklah. Huruf Ain. Di sini kita tengok huruf Ain ditunjuk kaedah menulis huruf Ain. Sebelum kita membaca, Ustaz nak tunjukkan dahulu kaedah menulis huruf Ain. Di sini dia letak nombor. Cuba tengok anak-anak murid Ustaz, tengok nombor 1, 2, 3 kaedah. Okey, baik. Yang pertama sekali Ustaz nak anak murid Ustaz pegang pensel dengan betul. Ibu jari telunjuk dan jari hantu berada di bawah ni. 2 jari lagi lipat di bawah. Macam ni. Okey. Waktu tahun 1 dahulu Ustaz tak ajar anak murid Ustaz, dan Ustaz dapati ada di kalangan anak murid Ustaz masih memegang pensel dengan tak betul. Macam ni. Ini cara pegang pensel tak betul. Jadi ada yang Ustaz dah betulkan, tapi bila Ustaz datang tengok lagi dia masih tulis tak betul. Pegang tak betul. Jadi minta kali ni pegang dengan betul. Macam ni. Ibu jari telunjuk di atas dan jari hantu di bawah. Okey, ingatlah sekarang dah tahun 3 ni. Pegang pensel mesti betul. Bukan tahun 1 lagi. Baik. Ditunjukkan nombor di sini. Cara Ain ni. Jadi dengan pensel tanpa ada mata. Kalau pensel ini pensel automatik ni, buangkan mata dia tu. Ataupun pensel biasa, cari pensel yang mata dia dah patah, supaya buku ni tak rosak. Tujuan dia apa? Jadi anak murid Ustaz, cuba gerakkan jari mengikut huruf ni perlahan-lahan. Gerakkan, ikut perlahan. Tarik huruf Ain. Okey, lagi. Muka surat seterusnya. Ain di hadapan juga. Okey, tengok, letak pelan-pelan. Pusing. 1, 2, tarik. 3. Seterusnya Ain yang berada di tengah-tengah. Ustaz ingatkan dahulu, Ain mesti kepala dia agak bersagi. Macam ni. Tak mahu Ain kepala dia bulat. Kalau bulat, dia tak ada sagi tepi, lebar tepi ni, itu kepala huruf Fa dan huruf Qaf. Huruf Ain dan huruf Ghain dia mesti bersagi sikit. Okey, jadi cara kaedah nak tulis, letak pensel yang tak ada mata ni, tolak pelan-pelan naik atas, ke atas pusing, ke kanan, kemudian turun bawah. Macam tu. Ulang lagi sekali. Tolak naik ke atas, pusing, tolak sini.
Okey, boleh dilatih. Okey, yang seterusnya huruf Ain tunggal. Cara menulis Ain tunggal. Tengok nombor dia. 1, 2, 3, 4. Wahid, isnani, salasa, arba'ah. Okey, tengok mula di kepala di atas. Tarik perlahan. Pusing. Turun ke bawah. Perlahan. Okey, ikut huruf. Lagi sekali. 1, 2, 3. Okey, macam tu. Ini kaedah cara menulis. Dan ada beberapa anak murid ustaz, cara menulis dia tak betul. Jadi kena ambil perhatian lah. Dan kaedah ni sebenarnya tertumpu kepada murid bukan Islam. Mereka tidak pelajari pelajaran lain, seperti pendidikan Islam, ulum, jawi. Jadi dalam bahasa Arab ni mereka juga perlu melatih cara nak membentuk tangan untuk menulis tulisan Arab. Okey, seterusnya Ain di hujung. Ain di hujung, cara menulis dia, ikut dia punya panduan dia. Mulai pada ni, 1, naik atas, 2, 3, turun bawah, 4. Lagi sekali. 1, 2, 3. Okey, macam tu. Kepala pun tak boleh bulat, tak mau bulat. Kalau bulat tak jadi. Mesti bersagi macam ni. Mesti ada lebar sikit di atas kepala dia. Baik, seterusnya kita baca sikit. A, ikut sama dengan ustaz. A, sya, un. A, sya, un. Okey, baik. Di sini ustaz nak ingatkan, cuba lihat huruf di sini. Nanti kita akan buat latihan menulis di dalam buku di dalam buku kerja. Okey. Ustaz nak murid ustaz perhatikan. Ada 3 garisan. Garisan bawah, garisan di tengah dan garisan di atas. Okey. Bila menulis, pastikan nanti latihan, nanti kita akan buat latihan, tengok. Dia tunjuk semua ada 3 garisan. 3 garisan. Bukan dia letak garisan ni, bukan letak saja-saja. Memang untuk melatih menulis dengan betul dan cantik. Baik. Nanti tulis, huruf mesti berada di atas garisan paling bawah. Macam mana dia letak huruf? Macam mana dia letak huruf? Kepala Ain sampai kat mana? Titik Shin di mana? Di mana? Di rumah mana Shin? Berapa rumah dia? Okey. Dan majoriti anak murid ustaz tahun 3, alhamdulillah, 3 intelek, 3 inspirasi. Memang ramai, 90%, 95% tulis dengan betul dah, alhamdulillah. Sepanjang PDPC di sekolah, alhamdulillah, daripada awal tu memang ramai tak boleh. Dan akhirnya ramai yang dah boleh. Dan ustaz harap dalam 2 minggu yang kita menjalani PDPR di rumah ni, jadi ustaz harap anak murid ustaz lebih beri tumpuan lagi. Masih ada lagi berapa persen yang menulis yang tak betul lah, cara kaedah tak betul. Baik, yang kedua, unzur, tengok. Fa'ilun. Fa'ilun. Okey, tengok cara dia menulis. Tengok kedudukan hurufnya. Seterusnya, tun. Tun. Baiklah. Terutama sekali ustaz nak anak murid ustaz fokuskan kepada huruf sin. Huruf sin, tengok rumah dia ada berapa? 1, 2, 3. Dan Ain kepalanya agak bersagi. Nanti buat latihan, perhatikan dan tulis betul-betul. Seterusnya,
Ya on. Okey, perhatikan titik ya dan badan ain. Tak mau ada nanti tulis ain badan di atas, kepala di atas, badan pun di atas. Itu salah. Yang terakhir, ra i on. Ra i on. Okay, lihat cara penulisan huruf ra. Ada juga di kalangan murid ustaz, ra dia duduk di atas. Pastikan badan ra, ekor dia di bawah. Begitu juga dengan huruf ain. Dan huruf mesti berada di atas garisan. Lihat ketiga garisan ni, alif sampai mana? Kedudukan hamzah, kedudukan baris, fathah, kasrah, dhammah. Begitu juga yang lain. Tengok kedudukan garisan dia tu. Dia berada di mana? Kalau tanda mati. Tanda mati. Sukun. Okey, panjangnya huruf alif sampai mana? Okey, baik. Jadi ustaz nak anak murid ustaz perhatikan dengan betul. Baik, seterusnya. Untuk huruf sad. Okey. Di sini ada 4 huruf sad dengan baris yang berbeza dan ditambah dengan huruf mad. Baik, sanaqra ma'an, baca sama-sama. Sa, sabahun, sabahun. Baik, di sini ustaz tekankan huruf sad. Lihat huruf sad mempunyai 2 rumah. Rumah yang pertama badannya, dan ke belakang dia sad. Ada satu lagi. Ini masalah paling ramai sekali anak murid ustaz silap dalam penulisan. Dia tinggalkan huruf sad ni. Dia punya rumah yang kedua ni dia tak ada. Terus dia buat badan sad, terus sambung gambar. Itu dari segi penulisan salah. Itu huruf ta. Huruf sad dia ada 2 rumah. Lihat. Ini rumah yang pertama, rumah yang kedua. Rumah yang pertama, rumah yang kedua. Perlu beri perhatian. Ba'din siratun. Siratun. Ba'din suhunun. Suhunun. Baik, di sini tengok cara kaedah penyambungan huruf sad. Huruf sad, tengok badan yang kedua dan disambung di bawah huruf ha. Kebanyakan anak murid ustaz ada yang dah tulis cantik, tapi cara penyambungan dia salah. Dia tulis macam mana? Contoh di sini, sad dia sambung macam ni. Ni. Jangan sambung macam tu. Perlu berada di bawah. Contoh lagi sekali, contoh yang betul, huruf sad. Naik sikit kepada huruf ha. Sambung di bawah ni. Okey. Di satu kepala ha ni, jangan melampau sangat macam ni kan. Lagi sekali. Sad. Kemudian ha. Okey. Jangan macam ni. Baik, seterusnya. Dengan huruf mad. Sabunun. Sabunun.
Tengok sambungan alif dengan huruf sad. Seterusnya siniyatun. 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 Jangan keliru di sini. Sad, ya. Sad di atas rumah yang pertama, yang kedua rumah yang kedua. Kemudian sambung terus dengan ya. Begini juga. Sad, rumah pertama, rumah kedua, kemudian baru huruf ya. Ini pun ada yang tertinggal juga. Dan huruf sad yang di atas ni, jangan tulis macam ni. Jangan tulis macam ni. Sad. Kemudian kamu dah sini, naik pula atas ni. Ini yang naik ni dikira ada satu rumah lagi. Jangan tulis macam ni. Maksudnya di sini mungkin rumah ta, mungkin rumah nun, mungkin rumah sa, mungkin. Jadi cara sambung dia, jangan naik terus. Lagi sekali tunjuk. Sad, naik. Rumah kedua, rumah pertama, rumah kedua, ya, terus turun bawah. Jangan naik. Jangan naik. Ni pun naik sikit. Okey. Jangan naik. Terus. Kalau naik, berarti ada rumah lagi sebiji kat situ. Okey. Perlu diperhatikan. Okey. Kemudian titik jaga. Jangan titik duduk kat sini. Titik ya duduk kat sini. Titik nun kena pastikan duduk dengan betul-betul dengan rumah dia. Okey. Baik. Cuma ada kaedah penulisan, apabila dia bersambung, huruf ni titiknya agak berada di betul-betul sempadannya. Begitu dengan nun. Dia berada tepat-tepat dengan sempadan dia. Okey. Begitu dengan ya. Dia tak duduk kat sini, tapi dia duduk dekat sempadannya. Ini kaedah penulisan. Kalau masuk dalam pertandingan khot, memang diperhatikanlah. Kalau kita letak tengah titik nun sini ni, ada kurang sikit markah dia. Tapi dalam penulisan yang ni, Ustaz bukanlah nak tekankan hal ini. Tapi Ustaz nak tekankan, tolong letak titik betul-betul di rumah dia. Macam ya ni. Okay. Jangan pergi letak titik ya kat sini. Ini rumah sad. Begitu dengan ya ni. Pergi letak kat sini. Nun tak kat sini. Genjak habis semua. Tak mau. Baik. Seterusnya. Yang terakhir. Okay. Suratun. Suratun. Okey, tengok rumah sad. Rumah sad yang kedua, kemudian terus sambung waw. Kerana ada, Ustaz dapati ada juga dia buat rumah sad, betul dah. Mula dia nak buat waw, dia buat lagi satu. Salah lah. Kalau sambung waw, terus sambung. Dia tak. Kalau macam ni, dia jadi satu rumah lagi. Mungkin rumah huruf ba, mungkin dia rumah huruf ta. Jadi tak mau. Jangan kena perhatikan. Baik, ada lagi. Seterusnya. Naqra masas. Qa su ra. Qa su ra. Ba'din qusurun. Wal akhir ba'din siniyun. Kita tengok, perhatikan rumah sad, rumah yang pertama, rumah yang kedua, rumah yang ketiga untuk ya, rumah yang keempat untuk huruf nun. Baik. Wal akhir sina'atun.
Perhatikan huruf Sod, rumah huruf Sod yang kedua, kemudian huruf Nun. Tengok titik dia. Kalau ikut kaedah khot, memang macam ni lah dia duduk. Tapi anak murid ustaz kalau bubuh titik kat sini pun tak apa. Kira betul dah. Jangan letak titik di sini je. Jangan. Okey. Baik. Wal'an unzur ila kurasatul amal. Tengok pada buku latihan. Dan ustaz ucapkan tahniah. Ada beberapa anak murid ustaz dalam kelas 3 intelek, 3 inspirasi. Dia dah siap dah. Bukan muka surat ni saja. Marah muka surat depan-depan ni pun, walaupun ustaz tak ajar, dia terus buat. Tahniah. Dia murid yang advance lah. Yang malangnya, bagi latihan, hak belakang-belakang ni semua tak ada, tak buat lagi. Tinggal buku lah, tak hadir sekolah lah. Jadi dan cuti PDPR ni, bolehlah waris-waris yang mak ayah ke di rumah tu tengok-tengok lah. Kerana latihan kita ni dah sampai muka surat 34. Dah sampai muka surat 34. Dan 35. Baik. Untuk muka surat 34, mudah sahaja. Sambungkan kemudian tulis. Okey, tengok. Sambungkan kemudian tulis semula. Okey. Pegang pensel dengan betul. Kemudian sambung titik dengan perlahan-lahan. Sambung titik. Sambung titik saja. Okey. Mim. Okey. Kemudian di barisan yang bawah ni. Mim juga. Tulis huruf mim. Okey. Mim. Begitu juga dengan huruf Sod yang pertama. Huruf Sod yang pertama ni ada titik depan. Jadi sambung titik ni perlahan-lahan. Okey, sekat satu. Kemudian sambung di belakang. Kemudian tanda mati. Okey. Begitu juga tulis semula di bawah ni. Ikut benda yang sama. Salin semula ikut titik. Kemudian tulis semula di bawah ni. Tiru macam mana dia tulis. Seterusnya Sod lagi. Misbahun. Jadi salin semula berpandukan garisan yang telah ditunjuk ni. Tuliskan huruf di bawah ni. Ba. Tengok dia letak huruf dia macam mana. Badan huruf Sod. Tulis serupa. Kalau boleh macam mana buku ni tulis, tiru sebiji. Huruf Ha. Tengok kepala Ha. Garisan yang ada tu. Tiru balik. Dan seterusnya, sambungkan huruf ni. Kalaulah anak-anak murid ustaz tak ingat macam mana cara sambung ni. Kalau ikut kaedahnya, kita dah baca, kena ulang banyak kali. Memang kita boleh tengok dalam buku balik kalau tak ingat macam mana nak sambung huruf misbah. Sedangkan misbah ni tajuk-tajuk yang lepas pun dah ada dah. Ada di yang lepas-lepas ni sudah ada dah kita belajar tentang misbahun. Tajuk yang pertama hari itu iaitu misbahun. Macam mana nak tulis misbahun? Kalau tak boleh sambung, tak ingat juga. Jauh dah kita belajar ni. Misbahun ni dah lama dah tulisan dia. Mana? Di mana misbahun? Belakang lagi. Ya, itu dia. Misbahun. Okay. Saya yakin ada yang boleh tulis. Ada di kalangan anak murid ustaz memang dia tak perlu tengok buku. Apabila dia ajar baca, dia tengok betul-betul dan dia tulis, dia tahu cara nak sambung terus. Okey, di sini bahagian menulis sambung. Sambung terus. Di sini secara tulisan putus-putus, ini sambung. Baik, seterusnya di bawah ni latihan sama seperti itu juga. Huruf Sod. Sodnya ada huruf syaddah. Jadi di sini sambungkan titik-titik tu.
yang telah ditunjukkan. Qassun. Qassun. Kemudian di bawah ni tulis semula ikut seperti mana tulisan di atas. Ini pun sambung titik. Pastikan titik tu disambung. Dia ada tunjuk kat sini. Tengok. Ni. Sambung titik. Ustaz pun ni apa? Dia. Berhenti. Kemudian huruf short. Ikut perlahan. Kalau pensel yang asal tajam tu pun tak apa, tumpul. Huruf tu dikembang sikit. Tak ada masalah. Kemudian baru letakkan tanda syaddah. Macam tu. Okey, ni cara tunjuk ni sebenarnya patutnya mula huruf qaf. Tapi Ustaz nak tunjuk yang titik ni. Ada yang tertinggal. Ada yang tertinggal titik ni. Dia tulis huruf qaf, kemudian huruf short. Tak betul ya. Dia kena ada di sini ditunjuk yang sekerat saja. Tulisan potong. Okey, contoh huruf qaf. Sing. Tak perlu sambung. Sampai sekat tu saja. Dan titik jangan tinggal. Ada anak murid ustaz dia tak tekan titik. Titik pun kena tekan macam tu. Kemudian baris. Okey. Perhatikan kedudukan huruf ni. Saiz dia. Dan tulis semula di bawah ni. Okey. Macam mana? Huruf qaf. Titik. Baris. Huruf short. Dan baris. Okey. Seterusnya mim. Miqassun. Mim qaf short sun. Miqassun. Tulis 2 kali kemudian sambung. Baik. Di sini sambung ni mengikut kaedah Arab. Huruf yang mati ni diganti dengan tanda syaddah. Okey. Jadi macam mana nak sambung? Tak ingatlah ustaz. Sila rujuk balik buku teks. Sebab miqassun ni telah kita pelajari di tajuk ataupun bab yang pertama. Miqassun. Okey. Tulis sambung kat sini. Jangan tulis mim qaf short 2 kali. Salah. Dia tulis satu je short, cuma digantikan dengan syaddah untuk short yang mati ni. Mana kata mim qaf short digantikan dengan short syaddah di sini. Jadi miqassun. Okey. Baik. Yang terakhir masih lagi diulangkan yang kita baca tadi, iaitu ini anak murid ustaz dikehendaki untuk menyambung balik, iaitu sabahun. Ada dalam yang kita bacaan tu. Okey. Kalau yang boleh tak perlu tengok, terus sambung. Tulis sambung. Pertama sambungkan titik dia, kemudian tulis lagi sekali sabahun. Misbahun. Tulis terus. Yang ni dia tunjuk contoh. Yang ni tulis terus. Tulisan yang pertama, yang kedua. Seterusnya qamisun. Qamisun di sini. Qaf min sad. Qamisun. Sini pun qamisun. Okey. Macam miqassun ni dia ada. Miqassun. Untuk miqassun. Bagi tahu jawapan dah ustaz bagi tahu. Baik, seterusnya di sini untuk latihan seterusnya dikehendaki anak murid ustaz memilih perkataannya mengikut huruf short. Yang pertama, kalimat di sini mestilah short yang berada di depan. Di bahagian ini short mestilah berada di tengah-tengah. Dan di hujung ni mestilah kalimat yang mana short ni berada di hujung. Contoh sirata, tengok huruf short ni dia berada di hadapan. Jadi dia duduk di kawasan ni. Jadi contoh yang sirata ni telah dia ambil. Okey, jadi kita tak ambil lah. Okey, potong.
Berarti ada lagi kalimat ni untuk diisi di sini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.